Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Boleh Boleh, dengar, boleh. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. So, kita ada lebih kurang 94 orang. Tak apa. Kalau ada yang rakan nak ajak kawan-kawan sekolah semua boleh muat. Memang kita cuba tengok apa ni? Berapa yang kita boleh masuk, okey? Sepatutnya memang ramai lah ni. Boleh muat lagi. Nak ajak satu sekolah pun boleh, tak jadi masalah. Okey. Jadi sekejap ya, saya mula rekod. Okey. Saya bukan pakai rekod mic tau, saya pakai rekod yang luar, so tak nampak kat situ rekod. Okey, harap semua dalam keadaan sihat. Saya dah lama tak bersiaran, saya je rindu nak bercakap sebenarnya, rindu nak popet-popet. Okey. So dekat sini saya tengok ada kawan-kawan yang kawan-kawan lama dari sekolah, kawan-kawan daripada maktab pun ada. Okey, dia sebenarnya open je. Session ni open. Tajuk pun Google Chrome browser kan. So memang session ni kita buka kepada semua sebab boleh kata boleh dikatakan sangat-sangat ramai yang guna Google Chrome browser. So malam ni kita nak buat sharing sikit lah macam mana kita nak mengoptimumkan penggunaan Google browser. Kadang-kadang benda yang kita guna hari-hari mungkin ada tips-tips ke atau apa-apa. Kalau kawan-kawan rasa nak share, nak kongsi dekat dekat apa ni, nanti sekejap saya buka chat sekejap. Okey, saya dah buka chat. So kalau ada nak tambah info ke ataupun nak betulkan ke, tak ada masalah. Okey, so kita buat session dengan santai, tak ada yang formal-formal. Apa ni, kita sama-sama sharing. Mana tahu kod-kod saya pun dapat belajar juga ke, kan? So kita mana tahu, kadang-kadang bukan semua benda saya tahu. Okey, so kita tengok dululah nampak. Hai Jess, hai kawan-kawan semua. Saya kebanyakan nama ni saya tengok daripada saya punya Facebook, kawan-kawan lama apa semualah. Okey. So mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang baru nak berkenalan. Kita akan berkenalan lah sebentar lagi Okey. So sekejap ya. Okay, so untuk melancarkan kita punya session ni, tuan-tuan dan puan-puan semua, make sure sentiasa tutup mikrofon kecuali kalau nak tanya soalan. Tapi soalan tu maksudnya kalau boleh tanya dekat ruangan chat dulu, sebab sesi ni bukannya dikendalikan oleh saya seorang. Ada rakan-rakan lain yang akan saya kenalkan nanti. Satu lagi, kadang-kadang bukan tak bagi cakap tu boleh. Kalau saya tengah cakap, lepas tu tiba-tiba orang potong saya punya cakap tu kan. Sebab saya ni jenis bila nak buat sharing, saya tak ada skrip. So kadang-kadang kita tengah nak cakap, tu orang potong cakap, saya pun dah lupa apa yang saya nak cakap. Okey, saya memang jenis free speech. Kalau yang belum lagi pernah mengikuti saya punya sesi, mungkin ada poin-poin yang saya akan tunjukkan tu, biasalah, tapi kebanyakannya adalah free je. Maksud free tu maksudnya saya akan cakap je without any script. Tu memang saya punya style lah. Okey, mari kita berkenalan dulu. Harap nampak harap boleh nampak skrin yang saya sedang tunjukkan ni. Saya tak buka kamera malam ni. Tadi bila saya mula buka mic ni, kamera not found lah apalah. Okey. Memang saya ada setting PC saya 2-3 hari ni. So dia jadi tak betul sikit, nanti baru tengok balik. So saya tak buka kamera. Tapi tak apa, kalau tak pernah tengok muka saya, dekat slide pun ada. Walaupun taklah selawa kat slide biasalah kan. Dah filter-filter memanglah lawa. Okey. Tidaklah selawa ini sebenarnya. Okey, so selamat datang. Terima kasihlah kerana sudi menyertai sesi saya ini. Okey, untuk yang dah kenal saya tu, okey, terima kasihlah di atas sokongan. Yang baru-baru nak berkenalan tu, kita kenal-kenal lah nanti. Sekejap lagi kita akan berkenalan. Okey. So, berkenalan. Okey, selamat berkenalan. Bagi yang belum lagi kenal, yang dah kenal mungkin biasa tengok saya berceloteh, saya popet-popet dekat Facebook. Okey, so macam mana saya duk popet-popet kat Facebook, in real life pun memang saya popet-popet. So memang saya jenis cakap je. Okey. So nama saya Aidaliza Azmi, walaupun dekat Facebook, kalau tengok dekat Facebook
Ailisa Azmi kan. Tapi nama sebenar Aidliza Azmi. So saya adalah seorang Google Certified Trainer dari awal Januari 2017 sehinggalah kini. Penghujung 2016 juga saya ambil Google Certified Educator level 1 dan level 2. So dalam 4-5 tahun lah. Tapi 4-5 tahun tu certification. Sebenarnya saya menggunakan produk Google ni lebih kurang 10 tahun, 20 tahun macam tu lah. Maksudnya daripada awal-awal memang saya dah guna. Cuma saya mendapatkan certification pada tahun-tahun yang terpapar ini. Saya memang guna lebih lama daripada sebelum tu lagi. Okey. Kalau tiba-tiba tak dengar suara saya ke apa, maklumkan dekat ruangan chat kadang kita tengah cakap, lepas tu tertutup mic ke apa ke. Okey. Thank you. Apple teacher. Apple tu saya taklah pandai sangat, saja test-test kan. Okey. Okey, so ni pengalaman bertugas lah. Kata nak berkenalan kan, so kenalah berkenalan dulu. So saya posting 2002, dari 2002 hingga 2005 saya asal maktab perguruan besut. Bukan asal maktab perguruan besut. Saya buat diploma DPM dekat maktab perguruan besut. Dekat Terengganu. Lepas tu saya posting pun dekat Terengganu. And then 2006 saya pindah ke sini. Sampailah sekarang menetap kat sini. Mengajar dekat UCHAI sekejap, sekolah Cina ada, sekolah missionary ada, sekolah kebangsaan ada. Pada 2013 hingga 2020 saya pergilah bertukar angin sekejap, bertugas sebagai penolong pengarah di bahagian sumber dan teknologi pendidikan. So yang terkini yang sekarang ni, inilah tempat saya bertugas sekarang, SK Kampung Tungku Petaling Jaya. So saya nampak ada cikgu-cikgu Kampung Tungku, welcome. Okay, thank you for supporting me. Cikgu-cikgu Kampung Tungku ni memang selalu sokong je, rajin support apa-apa yang saya buat, yang suka tu. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, so sebenarnya saya ni adalah nak kata founder, bukanlah founder. Saya dan dua rakan saya lagi ni, jejaka-jejaka yang tidak dapat bersama pada malam ini. Mereka ni adalah sama-sama kita orang menubuhkan tim EduTrainer. So kadang nampak apa benda EduTrainers mungkin pernah came across this one. Okay, mungkin pernah ternampak lah ni EduTrainers ni. So ini adalah dipunyai oleh saya dan rakan-rakan. Okay, so saya, Farid dan juga Azizul. So kami semua juga adalah pemegang tauliah Google Certified Trainer, Google Certified Educator KGCE level 1 dan level 2. Okey. Ni saya nak kenalkan juga pada malam ini bersama-sama saya yang ada. Kalau nampak dekat chat ni semua, okey, ada juga rakan-rakan saya. Okey, so saya nak kenalkan rakan-rakan yang rakan-rakan GCT lah, rakan-rakan saya yang join saya punya bengkel, kemudian ditauliahkan sebagai GCT. Okey, so mari kita introduce kejap. Okey, so kita tengok seorang-seorang. Ada Kak Asnida dekat sini, okey, Kak Mahani, Kak Subaidah, Kak Narima. Okey, ada yang dapat bersama pada malam ini. Thank you so much. Ada yang tidak dapat bersama pun tak apa. Okay, kita faham sebab benda ni saya pun baru announce pagi tadi kan. So tiba-tiba terfikir, saya memang ad hoc macam tu. So kena rajin-rajin lah follow kalau macam nak join saya punya session tu, kena rajin follow saya punya Facebook. Sebab tiba-tiba rasa nak buat, okay, terus je, jom buat kelas, macam tu. Kalau dengan rakan-rakan EduTrainers ni lagilah, kadang-kadang tiba-tiba 10 minit ataupun seminit sebelum, tiba-tiba rasa nak buat session, terus post link meet. So kena rajin follow. Tiba-tiba saya buat kelas macam ni kan. Okey, kemudian juga kita ada Cikgu Goh, Cikgu Tajul, Bro Sam, Cikgu Amirul, Cikgu Zamzuri. Cikgu Zamzuri ni biasa kita panggil dia Cikgu Jebat. Kita orang lah. Kalau orang lain, kawan-kawan yang dekat sini saya tak pastilah. Okey. Kemudian kita ada Cikgu Miza, Cikgu Lia. Cikgu Lia ni dia kata vaksin kot, so tak dapat nak sertai. Cikgu ni Aisyah pula tengah sarat. Okay, kemudian kita ada Cikgu Mimi. Ada tak kat sini tak tahu? Mimi. Okay, kemudian kita ada Cik Fatin. Siapa yang biasa menyertai sesi bersama SGM, Sahabat Guru Malaysia, mungkin pernah tengok ni Fatin ni. Okay,
Ramai sebenarnya ni. Ni semua kalau tengok kat bawah-bawah tu ada saya letakkan apa dia orang punya certification. Okey. Cikgu Chen, Cikgu Angeline, Cikgu Amir, Cikgu sekolah kan. So kita semua ada. Cikgu Amirah, Cikgu Nurul, Cikgu Prani. Okey, kita ada kategori pelbagai umur yang menyertai. So maksudnya kalau kata antara kawan-kawan yang biasa nampak muka dia orang ni, nak jemput panggil pun tak ada masalah. Dia orang boleh. Contoh macam Kak Hasnida ni, dia juga kelas point trainer kan. Lagi ni kita ada juga MIE ada. Lagi Cikgu Goh ni rasa ramai yang pun dah kenal. Okay, so ni saya share balik back to myself. Sebab saya penceramah ni kan, kita berkenalan dengan lebih lanjut. Okay, ni pengalaman saya bertugas lah. Untuk yang belum baru nak berkenalan, so mungkin tertanya apa pasal lah tiba-tiba Cik atau Puan Aida ni nak share. Okay, so saya memang ada pengalaman untuk bagi training semasa dalam tempoh tahun ni, sebenarnya tahun ke-19 saya bertugas. So ni antaranya lah, nak senaraikan banyak sebenarnya. So saya pilih yang mana-mana yang saya rasa penting lah. Okay, sekejap saya dengar bunyi message. Saya nak tengok ada message ke? Tak ada kau pentengku ke? Okay. Assalamualaikum semua, harap dah makan. Tak apa, boleh makan depan ni pun tak ada masalah. Okay, so sekarang saya bertugas sebagai guru lah dekat SK Kampung Tungku macam saya cakap tadi. Dan 3 sekolah lain semua saya guru. Dan saya juga pernah bertugas sebagai penolong pengarah dan juga pegawai teknologi pendidikan. So kalau biasa dengar berkaitan teknologi pendidikan ni, kita memperkenalkan teknologi di dalam pendidikan. So basically semasa saya bertugas di KPM, tu saya punya core, iaitu bagi latihan kepada pegawai-pegawai, kepada guru-guru berkaitan penggunaan teknologi dalam pendidikan. So kalau dulu zaman-zaman Frog VLE, saya juga pernah bertugas sebagai jurulatih coach. Okay, jurulatih utama kebangsaan. Dan saya terlibat dengan sebenarnya program dan sikli latihan ni ada cecah lebih 100 lah saya rasa. Dan juga saya pentauliahan ni, maksud dia kat sini saya pernah terlibat bantu guru-guru ataupun pegawai-pegawai untuk mendapatkan pentauliahan Google Certified Educator level 1, level 2 dan juga Certified Trainer. Bukan je buat untuk diri sendiri, juga pernah buat kelas-kelas dan siri-siri bimbingan yang bantu orang lain juga untuk dapatkan. Okey. So, kita kembali kepada persoalan kita. Kepada persoalan, kenapa dalam banyak-banyak benda ni, kenapa pilih Google Chrome browser? Macam orang selalu nak tahu pasal Google Classroom ke, tentang nak tahu tentang Google Meet ke. Ni kenapa tiba-tiba share tentang Google Chrome browser? Okay, dia sebenarnya satu aplikasi yang saya katakan macam dianaktirikan lah. Senang cakap, dia macam dianaktirikan. Sebab apa? Kita guna tapi kita tidak mengoptimumkan penggunaan dia. Saya pasti macam contoh kawan-kawan yang rakan-rakan trainer dekat sini, termasuk walaupun bukan tim edu trainer, juga dari kalangan GCE ke GCT ke, mesti biasa dengan penggunaan Google Chrome browser ni. Sebenarnya kita boleh mengoptimumkan, kita boleh sistematikkan dia. Tak adalah kita bila kita tengok browser Google tu penuh, kita bookmark beratus-ratus. Lepas tu bila dah tak tahu dah nak bookmark dekat mana, dah penuh, pergi duk salin link ke, paste kat sana kat sini. Okey, so macam saya cakap tadi, saya tak ada spesifik skrip. Saya akan cakap apa yang terlintas dalam kepala saya lah. So if possible, boleh tanya soalan. Tapi tanya soalan kat ruangan message pun tak apa, kat ruangan chat, dekat Q&A pun tak apa. Bukan saya seorang, rakan-rakan trainer saya yang lain yang saya tunjukkan tadi, semuanya boleh membantu. Okey,
So kat sini saya cuma nak kongsikan, kita bukan kat sini tak ada istilah nak tunjuk terror ke, nak bagi nampak macam hebat ke, tak ada. So kalau ada soalan-soalan berbentuk provokasi ke, mungkin saya tak dapat nak jawab lah, sebab tujuan saya kat sini semata-mata untuk berkongsi sahaja. Okey, so mungkin ada yang dah biasa, mungkin ada yang belum biasa lagi. So kita akan tengok nanti. Yang pertama sekali, Google Chrome browser. Siapa yang kerap menggunakan Google Chrome browser ni? Cuba klik dekat dekat raise hand button tu, tengok. Yang sangat kerap menggunakan Google Chrome browser. So macam saya sendiri, boleh kata 95% saya guna Google Chrome browser, 5% saya guna Safari. Tapi bila saya guna Safari pun, saya akan guna untuk search tu saya guna Google juga. Okay, so boleh kata saya ni, nak kata bukan addicted lah, macam saya ni memang peminat tegar pengguna Google Chrome browser. Sebab saya rasa Safari bagus, Safari sebenarnya bagus. Cuma dia tak boleh nak sync dengan, adalah benda-benda yang saya tak dapat nak sync. Lagipun saya banyak guna Windows kan sekarang. So kat sini kita nak share. Okey, kita nak share serba sedikit tentang Google Chrome. Okey, saya akan welcome Cik Salmi. Okey, saya akan tutup ni dulu. Okey, ni saya akan tutup dulu. Saya akan buka semula. Okey, sekejap sekejap tau, memang saya tutup sekejap share. Okey, kita akan tengok dekat sini. Mula-mula sekali apa yang ada. Saya akan buka mirror ni. Okey, magnifier, mirror pula. Okey, nampak nampak jelas kat sini. Sebesar-besar alam ni saya cuba besarkan supaya kalau rakan-rakan guna phone masih boleh nampak. Nampak ke? Harap nampak lah Okey. Nampak tak? Tak ada siapa jawab. Macam mana saya nak tahu nampak ke tak? Nampak. Okey. Okey. Ni kalau ada kawan-kawan apa semua ni, ajak je masuk ni. Muat je lagi. Okey. Sekarang kita ada berapa orang? Okey. Okey, kita tengok mula-mula saya tutup dulu benda ni. Okey, kita hilangkan dulu benda ni. Okey, kita tengok di sini ni biasalah kita panggil tab. Ni tab. Okey, yang atas ni semua tab lah. Okey. Yang yang atas ni, yang ada huruf G ni, okey, adalah kita panggil dia panggil Omnibox, okey, ataupun dulu kita panggil dia URL bar. Okey, tak kisahlah, search Google or type URL. Okey, dekat sini yang pertama sekali ni saya tak mau share dah ni. Ni saya rasa semua dah tahu dah. Ni untuk refresh, ini untuk home. Nak set home ni semua mungkin dah tahu macam mana. Saya sebenarnya nak pergi kepada sini. Yang kepada 3 titik ni. Okey, kalau nampaklah dekat sini, dekat 3 titik, boleh nampak kan 3 titik tu. Kemudian saya cuba buka sebesar-besar lah ni. Jangan tekan close. Okey, sebelah 3 titik tu kita ada satu button ni, kita panggil dia profile. Okey, profile ni yang saya nak share sebenarnya. Profile dan juga setting dia kat sebelah ni nanti. Okey, satu saya nak cakap tentang profile, satu lagi saya nak cakap tentang bookmark. Okey, sekarang ni Google Chrome ni dia punya trend adalah kalau ada dekat sini yang kalangan bukan cikgu mungkin tak terkesan sangat lah. Kalau yang kalangan bukan cikgu, dia biasa guna satu akaun je kan. Kalau dia di kalangan cikgu ataupun di kalangan orang yang menggunakan lebih daripada satu akaun, setiap kali kita sign in ke akaun baru, dia akan tanya nak create profile ke tak.
Lepas tu kita pun ingat, kita pun tekan yes. Okey. Dekat sini, ini adalah Chrome profile. Ni bila kita sebelah yang 3 titik ni, okey. Kalau ada yang guna phone sekarang, so mungkin boleh tengok, boleh hands on benda ni pakai laptop. Okey, ini Chrome profile. Profile ini, nampak. Saya guna profile ni account personal. Kalau tengok dekat sini, saya pakai account personal. Okey, saya tak pakai account education. Mungkin ada kalangan rakan-rakan yang menggunakan account education. Ada tak yang menggunakan profile account MOEDL? Mesti ada. Ada tak? Ada. Ada. Ada, cikgu. Okey. Okey, apa fungsi kita create banyak-banyak profile ni? Okey, sebenarnya setiap satu profile ni dia menyimpan macam aktiviti kita ataupun sejarah lah, history ke aktiviti kita. Dia tolong simpankan password kita, dia tolong simpankan bookmark kita. So semakin banyak kalau kita create banyak-banyak profile, banyaklah password tu akan duduk di tempat yang berbeza-beza. Okey, contoh dekat sini, macam mana nak menyelesaikan masalah tu. Kalau ada yang rasa kata nak tukar lah, lepas ni nak tukar pakai account personal, make sure yang pertama save dulu kan password. Kalau pernah save, salin dulu kat mana-mana. Untuk kali pertama salin dulu, nanti terlupa password apa semua, lepas tu bila nak sign in balik tak boleh, dah marah kat saya pula. So kelebihan, ada setengah orang dia punya profile kat sini, dia tak sign in pun. Okey, kalau dia tak sign in tak ada masalah pun sebenarnya. Cuma setiap kali dia nak check email ke, dia nak pergi Google Classroom ke, apa ke, dia kena sign in balik. Setiap kali nak kena sign in berulang kali dan nak kena masukkan balik password. So sebenarnya dengan cara create profile kepada Chrome browser kita ni, dia akan tolong simpankan password kita. Selamat ke tak? Ya, selamat. Okey, selamat sebab hanya kita je yang boleh akses. Orang lain tak boleh akses pun. So jangan risau dari segi keselamatan. Dia tolong savekan password kita tu, ya, cukup selamat. Okey, contohlah kalau ada banyak profile dekat sini, okey. So katakan klik ni 3 titik ni, jangan tekan pangkah nanti terkeluar daripada mic ni kan. Okey, 3 titik ni sebelah ada logo tu, ada ikon. Kalau belum pernah sign in atau kalau tak pakai gambar, dia akan keluar macam ikon profile orang gitu je lah. Okey, so sekarang kita klik kat sini, kita nak tengok berapa banyak ni Chrome browser untuk PC ataupun laptop. Okey, so kita scroll ke bawah sikit, tengok ada banyak tak profile kat sini. So kalau tengok macam saya, satu je profile. Tapi nanti ada yang tanya, habis macam mana saya nak guna akaun MOEDL? Sekejap lagi saya tunjukkan cara macam mana nak guna. Okey, so kat sini kalau tengok saya pakai dengan akaun personal. Kenapa akaun personal? Ada tak yang nak jawab? Saya bagi chance orang jawab. Kenapa saya pakai akaun personal? Profile dah ada kan, orang bagi akaun MOEDL. Personal kita punya. Okey, betul juga tu. Lagi MOE tu kerajaan punya. Okey, so technically dan basically, ya, jawapan tu tepat lah. Okey, sebab akaun personal ni hanya antara kita dengan pihak Google. Jadi jika ada apa-apa berlaku, kita hanya perlu contact Google. Berbanding kalau kita pakai akaun-akaun lain, dia ada antara kita dengan Google, ada orang tengah dahulu iaitu super admin untuk domain, untuk akaun tersebut. Jadi yang terbaik adalah guna profile akaun personal kita. Okey, so selepas dah guna akaun personal macam ni, katalah banyak kan, tak apa, kalau ada banyak tak jadi masalah. Bila kita klik dekat profile ni, klik je yang macam bunga ni, setting ni, okey, manage profile, dan dia akan keluar macam ni. Okey, so kalau ada banyak, pergi je setiap satu yang tak nak guna tu, klik pada more action dan delete. Okey, delete. Saya tak delete lah ni, kalau saya delete kan terkeluar habis. Okey, so tu je cara dia untuk remove yang banyak. Tapi profile ni dia sebenarnya dia tak sesuai. Dia bukan untuk guna bila kita ada banyak akaun sebenarnya. Dia lebih kepada kalau ramai orang guna.
Okey, contohnya kita nak ada bookmark kita sendiri. Lepas tu anak-anak kita pula seorang satu nak ada bookmark dia sendiri pula, nak susun, nak cara nak handle dia punya profile pula. Itu yang sebenarnya. Bukannya ada 10 account 10 profile kita buat. Itu adalah cara yang kurang tepat ataupun kurang bijak lah kat situ. Sebab apa? Okey, katakan kita buka satu account Facebook lah. Contohnya kita access account Facebook melalui profile yang ni. Lepas tu kita save password kat sini. Lepas tu kita tukar ke account MOE. Bila kita nak buka Facebook dah kena masuk password balik. Lepas tu nak kena save balik. Jadi password tu dah save dekat 2 tempat. Okey? Dah 2 tempat dah. So kenapa kita tak satukan saja semua bookmark yang kita nak, semua password duduk setempat saja. Okey. Jadi kat sini kalau boleh, saya tak katalah salah buat profile banyak-banyak tu. Okey, saya bukan cakap wajib kena delete, bukan. Saya cuma bagi tahu ini adalah cara yang lebih teratur, senang. Sebab kita tak nak setiap kali kena tukar profile. Bila tukar profile, bookmark semua berubah. Nak kena set balik. Okey, so kenapa nak kena guna banyak-banyak profile sedangkan kita boleh guna satu tempat yang save semua. Okey. Account personal tak ada, dia tak ada kaitan. Profile tak ada kaitan dengan account personal full storage. Ini kita tak cakap tentang Google Drive ya. So yang ni hanya profile. Okey, hanya kita guna untuk sign in, save password, save bookmark. Dia tak related langsung dengan Google Drive. Yang Google Drive memang saya akan buat sharing tentang Google Drive nanti, spesifik tentang Google Drive je. Seminggu 2 minggu lagi ke, okey, bulan depan ke, kena selalu follow saya punya Facebook. Tapi hari ni kita bukan cakap tentang Google Drive. Yang salah satu komen tu kata account personal dah full storage, itu tak ada masalah. Sebab ini adalah account, ini kita cakap tentang profile. Okey, macam profile Facebook. Okey, setiap satu account Facebook ada friend kita sendiri. Okey, ada tempat yang kita, page-page yang kita follow, macam tu lah. Okey, ini kita create profile untuk kita punya Chrome browser. Okey, kalau kongsikan dengan anak macam mana? Okey, ada juga ni. Mesti ada yang share dengan anak apa semua. So, kat sini saya punya advice tau, bukan paksa, bukan saya kata tak boleh mesti kena guna satu je. Tak ada masalah So, bukan tak ada masalah sangat apa, dia, saya rasa dia kurang bijak sikit lah guna banyak. Okey, lebih baik guna satu je. Nak guna banyak pun ikut suka. Okey, sekarang kita patah balik. Okey, kita tutup sekejap ni. Kita tengok profile ni je Sekarang apa dia punya kelebihan. Kalau tengok dekat sini profile saya ni, okey, katakan saya buka dekat setting. Ni saya buka setting Okey, kalau tengok kat sini setting, okey, setting ni saya ada password kat sini. Sini ada password, saya tak bukalah password dia. Tapi as you can see, banyak password saya save. Semua setempat je, termasuk ke semua akaun anak saya. Saya untuk save password macam ni, pastikan kita ada profile dulu. Kena ada profile dulu Okey, so kena sign in ke profile dulu. Dan suggestion saya adalah pakai akaun personal. Kemudian apa yang kita perlu buat untuk savekan password ni, kena check dulu atas sekali ni. Dekat ni selepas kita dah sign in ke profile. Okey, lepas tu kita klik 3 titik, ada bahagian setting. Okey, so dia akan keluar macam ni kan. Untuk memastikan setiap kali password baru masuk, dia akan save. Kita pergi dulu kat bahagian password ni, klik pada password. Nampak tak ni? Offer to save password. Ini mesti kena on kan dahulu. Okey, kenapa kena on kan yang ni? Supaya setiap kali kita sign in ke mana-mana account, dia akan tanya, nak save ke? Nak save ke? Macam tu lah lebih kurang. Okey, satu lagi dekat bawah ni, auto sign in. Auto sign in ni maksudnya, katakanlah saya buka Facebook sekarang Okey, katakan saya buka Facebook sekarang. So saya tak payah nak sign in dah. Okay, dia akan terus je buka. Kan senang macam tu. Kalau untuk bank dia tak
tak boleh lah nak save macam ni. So selamat. Dia untuk jenis-jenis yang online banking tu semua tak boleh pun. Okey, tapi untuk nak check email ke apa ke semua senang je. Terus buka. Tak payahlah tiap-tiap kali nak masuk password kan. Jadi satu kerja pula tiap-tiap kali nak masuk password. Kan tak best tu. Jadi kita make sure kita create satu profile. Kalau belum ada profile, create dahulu. Dia bukan create, dia sign in ke akaun personal. Okay, mesti kena akaun Google. Nama pun Google Chrome browser. So kenalah guna akaun Google. Okay. So kat sini itu antara kelebihan dia. Satu lagi ni satu password lah. Password sebenarnya paling penting. So banyak kan. Kalau tengok kat sini Dropbox lah, Hermes lah. Okay. Semua akaun Google ni. Akaun Google. Berapa ada? 20 ke lebih. Okay, semua jenis akaun KFC, Lazada, Shopee. Tak payah nak sign in banyak kali. Nampak? Semuanya save dekat sini. Okay. Dan bila kita ada profile, lagi satu, dia boleh savekan kita sekejap autofill. Ni okay, ni payment method ni. Okay. Okay, autofill ni macam kita baru masukkan Aida Liza, dia akan terus tolong isikan kat kita maklumat-maklumat yang perlu, nama, alamat rumah apa semua. Okay. Dan kita boleh delete je kat sini. Kalau kita tak nak, kita boleh remove. Okay, kita boleh remove dekat sini. Tu antara kelebihan bila kita ada profile. Okay. Tu antara dia tau. Simple je benda ni. Simple tetapi orang jarang guna. Ada yang jarang guna, ada yang selalu guna. Okay. So kat sini juga yang ni, yang lain ni tak ada masalah sangat, tak kisah sangat. Okay. So itu berkaitan profile. Atau satu lagi, bila nak manage kita punya akaun Google, nak tukar gambar ke, okay, nak check apa-apa berkaitan ke, pun boleh juga. Okay, ini baru peringkat create profile. Okay, saya tutup ni Sekarang saya pergi ke home. Okay, nampak ke atau nak saya tukar kepada warna putih ni? Kalau tak, saya tukar dulu kepada warna putih. Kalau hitam ke kalau putih? Bagi. Cuba. Putih. Yang hitam tak nampak Okey, saya tukarlah putih kejap. Tapi Cikgu Aida, ya, saya tanya satu soalan. Sebab baru-baru ni ada satu masalah apabila handphone suami saya, dia beli handphone baru. Jadi handphone dia bagi dekat anak saya lah, anak kami lah. Jadi bila tukar handphone, dia punya profile tu tiba-tiba macam berubah. Sebab anak saya tu saya set Google apa ni, yang apa benda tu, yang untuk budak-budak punya tu, yang kita parental Family Link. Family Link ya. Jadi kan tiba-tiba suami saya punya tarikh lahir tu boleh berubah. Padahal anak saya kata dia tak ubah apa-apa pun. Jadi apabila dia nak nak buka balik dia punya email tu dekat handphone dia sendiri, dia tak boleh nak buka sebab dia kata dia block dekat situ sebab dia kata underage, macam restricted. Dia guna bawah 13 je. Macam mana keadaan tu boleh berlaku padahal kan anak saya tak ubah apa-apa pun dekat setting? Dia boleh berubah secara sendiri ke? Tak, dia tak berubah secara sendiri. Mesti dia pergi tukar. Okey, saya rasa ada satu link untuk contact Google kot. Yang tu tak dapat nak ubah setting tu. Takkan nak create account. Kalau nak create account lain lah. Tapi kalau kita dah save banyak benda, susah pula kan. Cuba cari link untuk contact Google. Last kan suami saya terpaksa kan, dia bila kita nak retrieve balik email tu, dia minta satu pengesahan yang umur tu sebenarnya dah bukan umur yang under 13 tu lah.
Jadi terpaksa ambil gambar IC, lepas tu baru dapat balik sebab apa dalam tu, sebab MySejahtera vaksin semua dekat dalam tu kan, jadi memang tak boleh tak boleh nak ubah. Sayang lah. Jadi boleh tak Cikgu Aida bagi tips macam mana nak mengelakkan benda tu daripada berlaku? Oh, tapi ni related dengan family link kan? Saya cuba jawab nanti bila dah habis sharing ni. Dia tak berkaitan, bukan tak berkaitan langsung, adalah sedikit related tu, cuma dia lari topik sikit lah. Okey, sebab yang tu lebih kepada kita punya parental. InsyaAllah nanti last kejap lagi kalau saya tak jawab, kalau saya lupa nak jawab, boleh remind saya semula. Saya nak pilih apa dia? Terima kasih. Sama. Okey, ada satu soalan. Kongsi. Jangan kongsi akaun dengan anak. Saya tak kongsi akaun dengan anak. Nanti saya tunjuk cara. Okey, admin boleh akses tak password yang kita save kalau guna education account? Okey, saya rasa soalan admin tu. Bro Sam. Bro Sam ada dekat sini. PPD apa? Saya ada rakan-rakan trainer kat sini. Bro Sam ada lagi tak dalam ni? Ada. Okay, saya stop sharing sekejap. Cuba Bro Sam jawab kan. Sebab Bro Sam dia handle account super admin SGM. Nanti kalau saya jawab, saya tak pakai account admin MOE ke. Bro Sam tolong jawab. Admin boleh akses tak password? Ada? Tak ada suara? Boleh dengar ya? Boleh dah dengar. Okey. Boleh? Okey. Okey, macam mana tadi? Apa admin apa? Admin boleh akses tak password yang kita save guna education account? Oh, tak boleh. Okey. Dia setakat ni dia tak ada fungsi benda tu, sebabnya dia sebenarnya admin ni dia hanya boleh create account, lepas tu dia boleh delete account. Yang tu je dia boleh buat, dan dia nak access kepada Google Drive pun tak boleh. Okay, thank you. Okay, saya ambil lagi. Saya ambil lagi satu soalan sebelum saya continue. Cikgu Mazni, cikgu lah kot sebab MOE tu cikgu lah tu. Okay, kalau format laptop, akaun Google Profile masih sama ke? Sebab kita bila create akaun lain tak dapat. Okay, sebenarnya kalau format laptop tak jadi masalah. Install balik Google Chrome tu dan sign in balik ke akaun profile kita tu. Kalau macam tadi saya cakap akaun personal tu, okay, sign in saja balik. Yang sebelah 3 titik tu untuk dia akan automatic copy segala jenis bookmark, apa benda semua yang kita dah save termasuk password, dia akan bawa masuk balik. Okay, tu kelebihan dia bila kita pakai profile. Okay, bagaimana nak pastikan akaun kita selamat apabila kita hantar laptop kita untuk repair? Sign out lah profile kita tu je. Okay, tu Cik Taufik Didik dah jawab, hanya boleh reset. Okay, saya sambung saya sambung, saya share sekejap. Okay, nak check ni, nampak ke tak skrin? Okay. Ini satu yang menjadi pernah tak kadang-kadang kita isi Google Form tapi dia kata you have no access lah. Kalau Google Form tu memang ditutup, tak apalah. Kalau dia kata contact admin bla bla bla, pernah tak jadi macam tu? Okay. So salah satu sebab dia adalah kita tak savekan profile, kita tak save account kita dekat browser. Jadi dia tak dapat nak recognize pakai account mana. Okey, terutama kadang tu kalau kita pakai account MOE ke, bila kita pakai account buka dengan account lain, dia tak dapat nak recognize. Okey, ni cara dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ni secara tak langsung, sekejap lagi bila saya share ni, dia akan menyelesaikan masalah-masalah yang lain tu. Okey, yang pertama, okey, ini besarnya.
Okey, ini Google Chrome kita. Okey, google.com kita. Ni dengan mengambil kira bahawa saya sudah pun save profile kat sini So semua orang nampak tadi, saya dah savekan profile kat sini. Jadi akaun apa saya guna? Akaun personal. Okey, sekarang apa yang saya nak buat supaya saya boleh akses ke semua akaun saya yang lain? Yang pertama, saya klik pada Google account ni. Yang sebesar alam ni. Okey, ada butang Gmail, images, 9 titik ni, Google Apps ni, dan sebelah dia ada satu akaun Google saya punya warna-warni ni sebab dia akaun berbayar. Okey, akaun personal saya akan berbayar. Okey, so jangan pelik pula kenapa saya akaun nampak Gmail tapi warna-warni. Okey, so klik saja pada akaun ni. Kita akan nampak manage your Google account. Betul tak? Betul. Kalau ada yang tak nampak tu, saya tak pastilah. Dia kena sign in. Okey. Sekiranya kali pertama, okey, ni cara dia. Sekiranya kali pertama kita guna Chrome profile, make sure katakan profile kita tu kita create dengan account personal. Kali pertama kita sign in, masa baru-baru nak masuk ni, guna juga akaun personal. Sebab apa akaun personal? Sebab bila kita guna akaun MOE, dia sentiasa tak boleh nak sign in, dan dia akan jadi perkataan sign in je. Kita masuk pun dia akan jadi sign in, kita masuk pun dia jadi sign in balik. Betul tak? Betul. Itulah masalah terbesar kita. Kenapa saya guna Chrome profile account personal. Okay, so kalaulah guna cara saya ni, cara saya adalah profile saya pakai akaun personal, dan kali pertama saya sign in pun akaun personal supaya dia jadi default account. Okey, kalau kata dah banyak dah masuk banyak-banyak akaun, tak apa, klik je balik dekat ikon tu, scroll bawah sekali ada satu butang sign out. Saya tak tekan lah sekarang. Kalau saya tekan sekarang, saya akan keluar daripada Meet ni sebab dia akan sign out dengan akaun yang Meet ni sekali. Okey, so apa yang perlu dibuat adalah untuk kali pertama, kalau nak refresh balik cara penggunaan Chrome profile ni, tapi jangan buat sekarang ya. The moment tuan-tuan dan puan-puan klik je sign out all account, akan terkeluar daripada Meet ni. Jadi buat lepas ni. Okey, so klik dulu. Ni kalau nak refresh balik, nak susun semula cara yang akan saya ajar, klik dulu pada Google account ni dan pergi bawah sekali, klik pada sign out or sign out of all accounts. Okey, selepas tu dia akan keluarkan semua. Dia termasuk profile ni pun dia akan keluar. So sign in saja balik ke profile. Okey, ingat bila kita klik sign out ke semua account, termasuk profile kita, dia akan sign out juga. Okey, so selepas kita sign out dekat sini, make sure kita sign in dulu. Pertama sekali sign in balik dekat profile akaun personal ni. Lepas tu dia akan keluar butang sign in kat sini. Okey, yang itu first kali sebelum masukkan banyak-banyak akaun macam saya ni, mesti akaun yang personal dulu, biar dia sentiasa jadi default. Okey, lepas tu buat apa? Barulah pergi setiap satu akaun, add another account macam ni. Okey, saya ulang balik Okey saya ulang balik. Kalau nak cuci, nak start from fresh. Okey, so make sure pergi dekat account Google account ni. Okey, sign out dulu. Sign out semua account. Okey, dia akan hilangkan ke semua account yang kita pernah sign in. Dia bukan hilangkan, dia sign out kan. Password kalau pernah save, dia akan save je. Okey, step kedua, ni boleh salin lah, salin ke screenshot ke, ikut lah. Okey, so step kedua, sign in semula kepada profile. Dan kita nak mula save balik account kita. Pertama, selepas sign out semua dan selepas sign in balik ke profile, mula-mula sign in ke account personal. Nombor 1, account personal. Penting account personal. Yang nombor 2, tak kisah account mana-mana pun, klik saja butang add another account.
add another account, masukkan password, dia tanya nak save ke tak, ya, save kan. Lepas tu ulang langkah tu. Okey, ulang langkah untuk ke semua account. Okey ya. So dia akan savekan semua password kita. So selepas ni nak buka email ke apa ke semua, dia akan tak perlu nak sign in setiap kali nak masukkan password. Okey, sebab dia dah save kan. Okey, kalau tak percaya saya tunjuk contoh sekarang. Okey, saya buka account, saya buka Gmail. Okey, Gmail ni saya buka Gmail, account personal, tengok kat sini kan. Okey, sekarang saya nak check Gmail account MOEDL je. Okey, so apa saya buat? Perlu ke saya pergi dekat portal sign in ke apa semua? Tak perlu. Saya hanya klik kat sini, saya pilih je mana-mana account yang saya nak check dan saya klik. Okey, contoh saya nak masuk Gmail account MOEDL. Gmail tu adalah aplikasi email ya. Okey, nampak tak? Terus dapat masuk. Okey, senang, tak perlu melalui portal pun. Mudah tak? Okey, sama je kalau saya nak masuk, contohnya saya nak pergi Google Classroom. Contohlah saya nak pergi Google Classroom. Apa saya perlu buat adalah saya masuk dulu ke Google Classroom. Okey, tapi tadi default account apa? Tadi saya cakap account personal kan? So dia akan pergi account personal dulu kan? Dia akan mesti pergi account personal dulu macam ni. Daripada sini saya switch lah ke account MOEDL. Masuk password tak? Tak perlu masuk password pun. See? Terus dia buka Google Classroom, account MOEDL. Senang? Pernah tak cuba cara macam ni? Switch account ni. Senang. Okey Senang cikgu. Okey. So bila kita nak guna macam ni, sekejap lagi saya nak tunjuk pasal bookmark pula Jadi dengan cara ni, kenapa tadi saya suruh je sign in ke banyak-banyak account tu. Ni saya tutup ni pun saya tutup. Banyak sangat pula ni. Okey. So yang ni kita pergi balik semula. Okey. Kenapa tadi saya sign in ke banyak-banyak account ni? Supaya saya boleh switch between account. Tetapi dia ada tetapi. Walaupun kalau tengok dekat setting yang saya tunjuk tadi, setting ni password save banyak kan? Password Google saja. Okey, sekarang kita search password, kita cari account Google je kat sini. Enter. Okey. Kalau tengok kat sini, account Google. Banyak account Google je ada banyak. Termasuk account anak. Account apa? Account nampak ni account anak MOEDL, ni account admin MOEDL, ni account sendiri MOEDL. Okey, account sekolah lagi, tu SKKT apa semua. Okey, banyak ni kat sini banyak. Tetapi dekat sini dia akan paparkan maksimum 10 account. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya boleh tambah 2 lagi account. Sebaik saja 10 account. Bila kita nak sign in ke account ke-11, dia akan suruh kita sign out dulu. Okey, so kita pun kena sign out dulu, balik ke semua, sign out dulu semua dan sign in lah balik Chrome profile tu. Dia ulang langkah tu. Tapi password kena masuk balik ke tak payah sebab dah save tadi kan. So katalah account apa yang tak ada kat sini. Saya try account. Okey, saya klik dulu add another account. Saya klik ni lah contohnya. Okey, saya kena masuk password tak? Tak payah kan? Tak payah masuk password. Hanya klik pada next sebab dia dah save dah password. Macam tu. Okey. Yang ni faham Yang ni jelas? Okey. Ida nak tanya boleh tak? Okey, boleh tanya. Apa beza akaun yang di bawah dengan profil yang di atas? Okey. Ni yang profil ni Okey Ya.
Saya besarkan. Okey. Yang ini siapa yang tanya tu? Okey. So, yang ini profile ni dia merekodkan kita punya aktiviti browser. Macam tadi saya tunjuk, dia savekan password. Okey, dia savekan kita punya password, dia savekan kita punya bookmark. Ni sekejap lagi saya belum tunjuk lagi bookmark. Okey, jadi kalau kita ada savekan bookmark, savekan password, dia akan tolong savekan. Dia anggaplah dia macam kita punya akaun media sosial. Contoh macam Facebook, kita dah ada friend kat dalam tu. Okey, kita masuk, kita menggunakan akaun ni, akaun ailisa@gmail ni, dia akan savekan kita punya password, kita punya setting browser, nak color hitam, nak color putih, nak pakai extension apa. Yang ni dia akan save dekat profile. Okey. Yang ni pula adalah akaun Google. Okey, akaun Google untuk kita check email, untuk kita guna produk-produk Google yang ni. Nak guna Google Classroom, nak guna kalender, nak guna YouTube, apa semua. Okey, tu beza dia. Boleh? Untuk jadi akaun yang profile tu, akaun apa yang boleh pakai? Apa-apa akaun je ke? Akaun Google sahaja. Tak boleh. Yang profile tu. MOEDL pun boleh lah. MOEDL boleh, tetapi macam saya explain mula tadi, dia kadang-kadang dia akan jadi konflik. Dia akan suka jadi sign in tu. Dia tak keluar banyak-banyak ni. Setiap kali. Maksudnya kita better profile guna Gmail biasa, yang akaun di bawah ni boleh masukkan MOEDL kat situ. Okey, dia macam ni. Akaun yang profile tadi, kalau ikut style macam saya ni, profile guna akaun personal. Okey, akaun personal. Yang bawah ni semua, yang pertama, yang atas sekali, yang default ni, yang atas ni, default ni, akaun personal dulu, lepas tu baru sign in ke akaun lain. Okey. Yang default, make sure akaun yang first kali, katakan saya klik sign out ni, semua ni. Okey, yang first kali, atas sekali, make sure akaun personal dulu. Okey. Kalau tak, dia akan sentiasa kita nak kena sign in. Okey, dan kita boleh save lah password akaun anak. Contoh macam ni. Saya boleh masuk, sebab dah save password kan, saya boleh klik je. Okey, nampak terus dah jadi akaun anak saya. Macam tu. Okey, beza dia atas tu, profile ni adalah untuk kita settingkan browser kita punya perangai ni macam mana, nak save password, nak save extension apa kita guna. Okey, kita create profile untuk dia. Okey, sekarang kita nak masuk bab yang kedua ni. Tadi baru pasal profile apa semua. Sekarang kita nak masuk tentang bookmark. Okey. Ni saya ada bookmark sebenarnya, tapi saya tutuplah sekejap. Okey, bookmark ni, ni sekarang dia macam hilang. Dia tak hilang pun sebenarnya. Kita hanya pergi ke 3 titik ni. Okey, ni bookmark. Sebelum bookmark, ini yang untuk setting browser kita. Ini kita punya profile, dan ni semua extension. Okey, ada macam-macam jenis extension lah kat sini. Okey, sekarang bookmark, saya munculkan semula bookmark tu. Saya klik pada 3 titik, saya cari bookmark, dan saya klik pada show bookmarks bar. Dah muncul balik bookmark. Ni dia bookmark. Okey, biasanya perangai kita lah, biasanya kita, kalau kita ada apa-apa yang kita nak save lah, kalau kita ada apa-apa yang kita nak save, kita jumpa, iklan tu macam best je, so kita pun akan bookmark. Esok kita jumpa apa-apa website lagi, artikel ke, kita pun bookmark lagi. Okey, betul tak? Ke tak betul? Betul. Lepas tu penuh bookmark. Okey. Sekejap So saya patah balik sikit lah berkaitan Chrome Profile tadi. Lebih baik Chrome Profile personally lah, kalau saya, bagi saya better Chrome Profile, satu Chrome Profile, dan saya save semua password, termasuk akaun-akaun anak-anak saya pun. Okey,
Sekarang kita nak pergi kepada bookmark. Okey, bookmark ni kita nak tanda kan, nama pun bookmark. Kita nak tanda, kita jumpa apa-apa yang kita berkenan, kita pun mark dia. Okey. Cara tu kita boleh upgrade kan, kita boleh upgrade sikit lah cara kita menggunakan bookmark. Bookmark ni dia bukan sebenarnya kita nak jumpa artikel, jumpa resepi, nah kita bookmark. Jumpa barang apa kat Shopee yang best, nah bookmark dulu. Okey, jumpa apa-apa semua nak bookmark. Dia bukan macam tu sebenarnya perangai dia. Bookmark ni kita lebih kepada kita nak save website lah contohnya. Okey. Saya ada satu bookmark yang tak ada dalam folder macam ni, Google. So kalau klik je Google kat sini. Okey, kalau klik saja Google, terus dia akan buka. Okey, Google, dah hitam balik. Okey. Ni bookmark. Ataupun katakan saya nak cari, saya buka balik apa benda lah tu nama dia, magnifier ni. Okey, kalau tengok kat sini, saya semua letak dalam folder yang ada tema tertentu lah. Tema lah, senang kita cakap contohnya kalau saya klik pada yang travel ni, klik pada travel, nampak semua yang berkaitan travel je. AirAsia, Malaysia Airlines. Saya ada lebih kurang 300 bookmark sebenarnya. 327 ke berapa Okey, tu pun dah delete dah sikit. Kalau biasa orang akan bookmark je sepanjang-panjang sampai pergi dekat hujung, lepas tu dia ada satu button pula pergi ke bawah pula bookmark. Okey, so lepas ni apa kata kita folderkan kita punya bookmark, kita susun ikut ikut dia punya tema tertentu lah, theme ataupun tema tertentu. Beda nak tanya, macam mana nak keluarkan folder tu sebaris di atas macam tu Macam ni. Okey, supaya siapa? nampak folder di atas satu-satu macam tu. Okey, nanti kita tunjukkan, don't worry. Contoh macam ni berkaitan online je. Ada banyak je, cuma dia tersembunyi, nampak je macam tak banyak. Tapi bila klik folder baru ada. Dalam folder folder pun ada. Okey. Orang perempuan kan, biasalah. Okey, ni entertainment, Netflix, Disney apa semua duduk kat sini. So benda ni bila kita letak bookmark ni, dia lebih teratur satu, dan bila kita nak cari balik, senang. Saya tahu duduk dekat mana. Saya tahu kalau nak buka Netflix, saya kena buka je dekat folder entertainment. Nak check gaji apa, akaun bank ke apa, saya letak dekat sini. So tak adalah dia penuh dekat atas ni. Okey, ni semua berkaitan Google saja. Okey. Ni yang nak guna education tools. Okey, macam mana kita nak buat bookmark ni? Mari kita tengok. Katakan saya pergi ke satu website lah, saya cari saya cari satu benda apa. Contohlah ni, machines. Okey. Lepas tu tak mau macam ni. Okey, machine.com.my. Boleh lah. Okey, saya pun jumpa satu website yang saya nak save kan. Okey, ni dia pun dah buka satu website macam ni. Ni nampak kan? Tapi saya bagi tahu siap-siap saya tak save berbentuk artikel lah. Nanti saya sharekan macam mana saya save artikel pula. Okey, katakan saya jumpa satu website lain lah. Saya cuba buka yang lain. Contohnya set. Buka Netflix lah, senang. Okey. Saya tak mau setiap kali nak kena buka, nak kena pergi cari, nak type Netflix lah apalah. Okey. So, macam mana cara apa ni? Cara saya nak save ni. Okey. Ni page Netflix yang saya telah save kan password dia. Kalau tengok saya tak payah masuk. Tadi kan bila saya buka Netflix ni kan, terus nampak dia terus je sign in sebab dah save password kan. Kan kita dah belajar tadi cara nak create profile. So daripada sini saya buka magnifier balik. Okey. So saya takut pening sebab duk buka magnifier ni. Kenapa? Takut tak nampak, kecil sangat. Okey. Ni ada butang star kan dekat sini kan. Okey, saya
klik pada butang star ni, apa ni, saya nak savekan page ni, Netflix ni. Okey, so saya pergi kepada butang star, saya klik dulu star ni. Dia akan tanya nak buat apa. So saya klik pada add bookmark. Okey, so dia pun bagi tahu kat sini bookmark tu telah pun ditambah. Kalau bookmark ni by default biasanya dia akan duduk dekat bookmarks bar. Okey, bookmarks bar macam ni. Tapi saya tak mau dia duduk dekat bookmarks bar. Kalau saya belum ada folder, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum ada folder, pergi sahaja bawah sekali dia ada tanya ni, dia ada satu untuk kita klik choose another folder. Klik saja pada choose another folder. Dia pun tanya nak create folder apa kat sini. So kita pun tengoklah dekat sini ada tak folder yang kita nak tu. Macam saya ada travel ni, dah ada folder. Kalau belum ada, klik saja pada new folder kat sini. Nampak kan? Boleh nampak? Harap-harap nampak Kalau tak nampak kena maklumkan pada saya tau. Nampak. Okey. Nampak. Okey. So mula-mula kita kena pergi dekat 3 titik tu dan munculkan dulu bookmark. Okey, saya yang ni duduk dekat mana? Duduk kat entertainment. Okey. So ni dah ada folder, so saya klik lah folder yang ada. Kalau tak ada folder, saya klik pada new folder. So saya pun klik pada save. Okey, sekarang bila saya pergi kat entertainment, dia akan duduk bawah sekali bila kita baru save. Bolehlah gerakkan macam tu. Okey, tak ada masalah. Naikkan balik, nak turunkan ke bawah apa semua. Nak munculkan bookmark, klik pada 3 titik ni, pergi pada bookmark, kemudian pilih show bookmarks. Okey, kena showkan dulu, kalau tak kita tak nampak kat mana. Okey, macam mana pula kalau benda yang dah save banyak-banyak kan? Kita bawa keluar lah sikit kita bagi sampel. Contohnya okey, benda ni duduk kat sini, yang ni pun duduk kat sini. Kalau kita dah pernah buat bookmark tapi tak ada folder, mesti ada punya kawan-kawan kat dalam ni yang banyak benda dia save dekat bookmark tu. Okey, macam mana cara dia nak buat? Dia boleh pergi dekat bookmark yang dia dah benda yang dia dah bookmark tu. Okey, boleh right click dan ambil edit. Okey, boleh edit kan. Edit ni salah satu dia adalah, katakan panjang sangat resepi turun temurun asli Melayu apa semua, kita boleh tukarkan nama dia kepada yang lebih simple. Contohnya resepi je. Okey, kita boleh rename benda tu. Yang kita tak boleh rename adalah URL dia. Okey, sebab ni memang alamat dia. Kalau kita tukar alamat dia, nanti dia tak dapat nak cari balik. Tapi kita boleh namakan semula bookmark tersebut. So kita klik pada edit dan kita pilih lah sama ada nak masukkan dalam folder baru atau nak masukkan dalam folder sedia ada. Kalau folder sedia ada, klik dan klik pada save. Okay, so nampak tak dah hilang tadi? Dia ada kat sini tadi kan? Saya tunjuk satu contoh lagi. Right click, klik pada edit. Okay, kalau nak tukar nama kat sini. Kalau tak, klik je pada bookmark yang folder yang kita nak, atau create folder baru. Lepas ni saya nak semua yang mula nak menggunakan bookmark ni cubalah edit sebanyak mungkin bookmark. Lepas tu tag lah saya kat Facebook, barulah saya tahu sama ada tuan-tuan dan puan-puan menggunakan apa yang saya kongsikan pada hari ini. Okey, so macam ni kalau ada 100-200 bookmark pun tak nampak. Okey, bukan tak ada banyak. Saya punya bookmark bukan tak banyak. Kalau tengok banyak. Bila saya klik folder, dia akan pergi ke bawah-bawah. Klik lagi, folder dalam folder pun ada. Okey, so pergi ke bawah. Tapi kalau saya tak klik pada bookmark, nampak macam sikit je. Sebenarnya sudah susun ikut tema dia. Okey, itu bookmark.
Ada tak soalan berkaitan bookmark? Tapi bookmark ni tak kisah tau kalau kita nak ubah-ubah, nampak tak? Tu, kita boleh ubah ke depan, ke belakang, atau daripada folder ni nak masukkan ke folder ni. Boleh je, kita boleh drag je. Okey, tak ada masalah. Nak tambah folder manually, right click kat mana-mana tempat kosong pun boleh. Nampak ni bila saya right click kat sini, nampak tak ada add folder ni. Macam tu pun boleh juga. Okey, mudah kan? Maknanya kalau kita buka akaun kita di komputer lain, komputer kawan dan sebagainya, bookmark ni kita boleh dapat balik? Yes, tu sebabnya kita create profile. Walaupun saya belum sampai part tu lagi, tapi terima kasih sebab tanya. So, antara kelebihan kita create profile adalah kalau saya terlupa password saya. Okey, terlupalah password akaun saya nak guna apa ni? Saya nak guna apa-apa nak masuk apa, nak beli tiket AirAsia lah, contoh lah konon. Lepas tu saya terlupa password dia apa. So saya hanya perlu sign in ke profile. Okey, dia akan secara automatik copy ke semua password apa semua dia ada dekat sini. Bila dah habis guna dekat PC orang lain, jangan lupa keluar, jangan lupa sign out. Nanti semua orang dapat segala password mak nenek tu semua kan. Kita tak maulah macam tu. Okey, yang tu jelas. Kenapa fungsi bookmark nak dihapuskan ya? Saya tak pernah jumpa lagi berkaitan fungsi bookmark akan dihapuskan. Sebab mana-mana browser pun kalau buka Edge ke Mozilla Firefox, ni cara bookmark dia. Okey sama je cara dia. Kalau buka browser lain, dia masih boleh save password, masih boleh create profile, masih boleh create bookmark dan masih boleh buat folder. Okey. So kat mana saya simpan artikel-artikel semua? Okey. Tadi ada tanya add page dengan add folder. Apa kata kita test je. Okey, add page. Okey, add page ni kalau kita dah copy daripada mana-mana ke URL dia, okey, kita boleh dia kan cara kita nak bookmark ada dua cara. Satu, kita pergi ke mana-mana page tu, kita jumpa mana-mana page, kemudian kita savekan, kemudian kita bookmark pada masa itu. Atau katakan kita jumpa website yang kita rasa menarik, contoh jumpa website macam ni lah contoh lah. Okey, website ni macam interesting je, ada banyak benda menarik kan, contoh lah. So yang ni katakan kita boleh copy dan kita boleh add kemudian. Okey, saya add page sekarang, saya masukkan dia punya URL dekat sini dan saya namakan dia. Okey, Neil Fan, macam tu. Okey, tu beza dia. Lepas tu saya letak dekat bookmark sebar. Okey, nampak tu dah ada kat situ. Nampak tak? Okey. So kalau tak nak dah bookmark tu, kalau dah habis dah tak ada keperluan dah, boleh delete folder tu terus pun boleh. Right click dan klik pada delete. Okey. Atau right click pada mana-mana bookmark dan klik pada delete. Okey, selesai tu je. So ini tak melibatkan guna storage. Dia tak melibatkan guna storage. Dia lebih kepada melibatkan save kita punya setting browser, save kita punya password. So kalau kata ada pakai extension banyak-banyak kat sini kan, extension macam saya ni lah, apa benda macam-macam extension ni, setiap kali kita sign in ke kita punya profile, dia akan bawa sekali segala extension ni juga. Siapa yang suka pakai meet attendance lah, apa benda semua tu, tak payahlah tiap-tiap kali nak cari balik, dia akan savekan je. Yang ni jelas berkaitan bookmark. Belum kita pergi ke tajuk seterusnya. Jelas. Okey, thank you Azizul, share nanti kita baca. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk macam mana saya save artikel. Apa kata kita buka artikel yang Azizul bagi berkaitan bookmark tu.
Okey, ni Azizul bagi. Okey. Macam ni kan. Saya pun jumpa Google Bookmarks to be shut down after September. Okey, kalau dia nak nak shut down. Okey, tu tadi soalan tadi ni telah pun dijawab. Okey, jadi ni akan membawa kepada solution seterusnya. Katakan saya jumpa macam ni lah, saya jumpa artikel yang saya akan baca kemudian. Saya pakai, saya rasa kalau yang dah biasa mengikuti sesi saya sangat mungkin dah biasa dengar dengan satu aplikasi ni, ni yang saya namakan sebagai Pockets. Okey, apa kelebihan pakai Pockets ni? Okey, kita tunjukkan kelebihan dia. Okey, sekarang tengok tajuk ni, Google Bookmarks bla 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 bla. Okey, tengok ada keluar satu kat sini. Sekarang kita buka dekat Pockets tadi. Okey, nampak tak ni? Google Bookmarks to be shut down bla 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 bla. Okey, apa yang Pockets ni buat? Nampak tak apa yang dia buat? Nampak ke tak? Dia simpan artikel tu kan? Ya, tepat sekali. Dan setahu saya tak ada limit, entah berapa ribu lah artikel saya simpan kat dalam ni. Okey, so kita boleh setkan. Cikgu boleh ulang balik? Okey, boleh, tak ada masalah. Nanti kita sama-sama tengok. Sekejap. Macam mana nak guna benda ni. Nanti kita tunjuk. Okey, tengok semula ni Okey. Ni tak ada kan? Okey. Okey, kita tengok kat sini 3 yang atas ni, color putih-putih ni. Okey, sekarang kita pergi dekat sini. Okey, sini sekarang saya tak sempat lagi lah nak baca. Saya jumpa satu artikel, lepas tu saya tak sempat lagi nak baca lah contohnya. So, apa saya buat adalah saya klik satu button. Okey, saya klik satu button. Nanti saya tunjukkan button apa tu. Okey, so dia bagi tahu page save. Okey, dah save. So, saya pergi semula dekat aplikasi tu. Okey, dah muncul. Okey, aplikasi ini nama dia Okey, aplikasi ni nama dia Pocket. Dan dia logo dia macam ni Ini kita carikan Pocket app. Okey, pastikan ni link dia. Okey, ni link dia. Okey. Okey. Ni Pocket ni aplikasi dia satu sangat bagus untuk kita menguruskan link. Kalau kata nanti bookmark tak boleh pakai pun tak ada masalah, sebab aplikasi ni masih ada dan kita boleh buat tagging. Nak buat tagging contohnya kita letak tagging berkaitan Google, berkaitan resepi, semua boleh, tak ada masalah. Okey, bila kita install aplikasi Pocket, kena ingat beberapa benda. Ni kena ingat tau, untuk menjadikan dia lebih efektif. Yang pertama, jangan lupa savekanlah bookmark ke apa ke aplikasi Pocket ni, page dia ni dalam kita punya browser. Okey contohnya kat sini saya ada save. Nampak bila saya klik kan. Okey, saya buka ni, saya save kat sini. Password dia pun saya dah sign in siap-siap. Okey, dia terus buka. So, yang kedua, ini yang pertama, maksudnya dari browser boleh. Yang kedua, semua telefon, tab, iPad saya ada install aplikasi Pocket ni. Dia percuma je. Tu the best thing adalah dia percuma. Okey, make sure cari dalam App Store, dalam Play Store, cari aplikasi ni. Dia logo ni yang pink ni. Yang pink ada macam drop down button ni. Okey.
tu yang kedua. Okay, dua. Satu, save dia dekat browser. Lepas tu install dekat phone. Tak kisah nak guna account apa-apa pun untuk create account Pocket ni, tak kisah. Kenapa kena ada account? Supaya kat sini kita save, kan? Saya save dekat sini, dekat phone saya, dekat tab ke, iPad ke, mana-mana, automatic akan keluar artikel yang sama yang saya dah save. Okey. Dan satu lagi, tu dua benda. Satu, mesti save dekat browser. Yang kedua, install aplikasi yang sama dekat dalam semua device kita lah. Okey, iPad, apa benda semua tu, guna account yang sama je. Kalau pakai account personal, sign in semua pun account personal. Kalau ni tak kisah pakai account apa-apa pun, iCloud ke, Yahoo ke, Gmail, Hotmail, semua boleh. Sebab ni untuk create account je. Okey, dia tak ada limit. Beza dia yang free dengan berbayar adalah iklan tu je. Dia yang ni dia akan ada iklan lah. Maksudnya sekali-sekala bila kita buka, dia akan tanya, dia akan keluarkan iklan. Itu je beza dia. Dan iklan dia pun very safe lah, bukan iklan yang pop up yang merapu-merapu tu, tak lah. Okay, tu dua. Browser satu, phone device satu. Ni lagi satu, extension. Okay, pakai extension dia. Saya klik dekat sini. Okay. Sekejap. Set. Cancel dulu. Okay. So kat sini, okay saya pergi kepada extension dia. Sorry, sekejap Okay, extension. Okay. So dekat sini ada extension. Extension dia pun nama Pocket juga. Ni. Okey. Kenapa kena ada extension? Sebab macam ni lah, bila saya jumpa apa-apa artikel yang saya rasa very interesting, saya terus klik je. Okey, saya terus klik dekat extension. Kalau tak nak buat extension pun tak apa. Hanya perlu copy URL dia macam ni, copy je. Pergilah dekat Pocket ni dan tekan butang tambah. Nampak? Okey, ada dua cara untuk save. Sama ada kita save manually kat dalam aplikasi Pocket tu, kita copy dia punya URL, kan? Atas dia ni copy URL, pergi dekat aplikasi Pocket ni, lepas tu pastekan je. Kalau dalam phone, dalam tab apa semua, kita tekan butang share. Kan kalau kita jumpa artikel apa-apa, kita akan tekan butang share, kan? Share tu kita tekan butang share dan pilihlah Pocket. Dia akan automatic save kan. Yang tu boleh Yang tu jelas? Ada soalan? Saya nak tanya, kalau Pocket ni dia ada limit tak? Tak ada limit. Saya guna 5-6 tahun, 7-8 tahun kot. Tak pernah lagi ada limit. Tak pernah lagi lah setakat ni keluar apa yang dia kata ada limit. Tak berapa ribu dah saya save. Okay, dan kita boleh buat tagging. Selain artikel, boleh letak benda lain juga Dia lebih kepada nak save artikel lah. Artikel, website, apa-apa yang ada URL. Macam tu. Apa-apa yang ada link, yang benda tu selagi dia ada link. Nak tanya, Ya. dia ada auto delete tak? Contoh macam tadi korang kata dah 5-6 tahun punya kan simpan. Tak Kalau ada. benda tu dah lama, ada auto delete ke? Tak ada auto delete. Selagi tak delete, ada je kat situ. Cikgu, boleh saya tanya, dalam Pocket itu boleh buat folder tak? Dia tak boleh buat folder, tapi dia boleh buat tagging. Maksudnya kita pergi dekat ni, contohnya macam ni kan. Saya klik pada tagging ni. Saya masukkanlah apa tagging yang saya nak, and then dia akan listed dekat bawah all text ni. Jadi kita klik pada text tu, dia akan keluarlah artikel yang kita dah mark, kita dah tanda di bawah tag tersebut. Dia macam itulah. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Okay. So saya dah share tentang profile, saya dah share tentang beza tadi kan, dah ada yang tanya beza antara
profile dengan sign in ke akaun Google ni pun saya dah jawab. Okey, apa lagi ya? Apa lagi yang saya tertinggal? Cikgu Aida, saya nak tanya uh, uh, kalau apa beza Pocket dengan yang add to reading list? Adakah ia sama atau dia berbeza? Ya, lebih kurang sama je. Dia lebih kurang sama. Cuma kalau reading list kita save dekat browser kita ni je kan. Kalau Pockets tu dia automatic, kita boleh maksudnya kalau saya save daripada saya punya browser ni, dekat browser saya ni, saya save ke dalam Pockets tu, semua device saya yang sign in ke akaun yang sama tu akan dapat juga artikel tu. Terus boleh muncul artikel tu. Macam tu lah. Okey, ada lagi tak soalan? Ada? Kalau bahan dari FB, bahan dari FB atau YouTube boleh share dalam Pocket tak? Sebenarnya dalam okey, sekejap cikgu apa? Cikgu Radnan jap je. Okey, saya tunjuk, tak perlu sekejap. Saya jawab satu soalan dulu. Ni. Kalau dari YouTube, YouTube dengan Facebook masing-masing dah ada dia punya cara save dia dah. Okey, so kita tak perlu save ke dalam Pocket. Sebab apa? Kalau tak, nak save pun boleh. Sebenarnya jawapan dia memang boleh je. Katalah saya jumpa apa-apa dekat dalam apa ni? Dekat dalam Facebook macam ni kan. Saya jumpa macam ni. Okey. Tak pastilah sama ada tuan-tuan dan puan-puan pernah gunalah function ni. Dalam Facebook kita ada satu button macam ni. Okey. Lepas tu kita boleh klik pada save. Okey. Bila kita klik pada save tu, dia ada tagging, dia macam ada folder juga. Okey. Ini boleh dia panggil collection. Pernah guna tak yang ni? Tak pernah. Tak pernah, tak tahu pun. Pernah. Okey. So macam saya ni, banyak. Dah lah Pocket pun banyak benda ni pun banyak. So boleh buat macam tagging jugalah. Okey, contohnya post ni berkaitan dengan kucing. Okey, saya letakkan di bawah tagging macam folder lah. Okey. Ataupun berkaitan dengan teaching related ke. Okey, atau saya boleh tambah. Dia namakan sebagai new dia namakan folder tu sebagai new collection lah. Okey. Kata saya letakkan di bawah ni. Yang ni. Contohnya kan, saya pun klik pada done. So kat mana saya nak cari? Saya dekat bahagian home ni, home Facebook ni, di bahagian kiri ada satu tempat untuk save ni. So nampak tak ni folder ni. So katakan saya klik pada folder knowledge ni. So semua yang related dengan knowledge duduklah dekat bawah ni. Macam tu. Resepi ke jumpa kat Facebook kan. Ni kalau macam ni, nampak mata ni, maksudnya orang tu dah delete dia punya post. Macam tu. Okey, berkaitan dengan kucing, macam tu. Berkaitan dengan bahan-bahan mengajar. Semua boleh save. Okey. Kalau YouTube pula pun ada juga. Okey, YouTube pun ada. Bukan tak boleh save dalam Pocket, boleh je. Tapi kita nak tengok kat YouTube, baik save je dekat YouTube. Okey, kalau dekat YouTube macam ni, kita boleh buat playlist. Tapi ada setengah orang dia tak, kenapa dia akan kalau dia belum tukarkan akaun dia kepada channel, dia tak akan keluar playlist tu. Okey, so dia mesti kena convert dulu. Akaun saya yang aktif adalah akaun personal. Saya tak pakai akaun apa? Saya tak pakai akaun education. Okey. So ni akaun personal kan. Kita mesti tukarkan dulu. Klik pada your channel, tukarkan kepada channel supaya katakanlah contohlah saya buka lah mana
Saya buka lah mana satu. Laki-laki ya. Okey, katakan saya nak tengok session ni, kemudian saya boleh klik pada butang save. Macam ni, saya klik pada butang save. Okey, saya boleh buat playlist macam ni. Create new playlist. Tapi untuk orang yang tak tukarkan akaun dia kepada channel, dia hanya akan boleh save kepada watch later. Okey, jadi kena tukarkan dulu akaun dia kepada channel. Tapi ni dah tajuk lain lah sebenarnya. Okey, so untuk menjawab soalan nak save bahan kat Facebook, nak save bahan dekat YouTube, ni cara dia. Lebih apa kata ni, lebih proper lah. Okey, cara yang lebih proper. Nanti kita cari soalan lagi yang ada. Okey. Okey, Cikgu Sapawi, Cik Sapawi tanya, kata pocket ni sama function macam bookmark. Okey, betul. Dia pocket ni, saya tunjukkan sekejap pocket. Saya buka aplikasi pocket macam ni. Okey, ni saya save kan. Okey, satu lagi kelebihan dia. Bila kita save dekat bookmark ke, kita save dekat mana-mana lah, kita perlu ada internet baru kita boleh baca, betul tak? Tapi kalau kita save dekat pockets ni, lepas tu kita save dulu. Save, bila kita klik link dia macam ni kan, saya pun klik, dia akan buka dalam read view macam ni. So yang ni tak ada internet pun saya boleh baca. Kalau saya nak baca dalam versi yang asal, saya hanya klik pada view original. Sama, bila buka dekat browser, kalau buka dekat phone ke kan, kita dapat tengok read view macam ni. So kita boleh pilih untuk view original, barulah buka artikel dia yang asal. Dia macam tu. So tu antara kelebihan dia lah. Okey, ada lagi tak soalan? Ada, saya check soalan. Tak ada dah. Okey. Okey. Kalau cikgu-cikgu suka saya buat sharing macam ni kan, maksudnya belajar satu benda yang kecil-kecil tapi kita belajar dengan detail. Boleh je, saya akan bagi link. Okey, saya akan bagi link. Sekejap link saya punya apa? Channel dengan Facebook. So bila ada sharing, mungkin saya, mungkin rakan-rakan saya yang lain, okey. So boleh buat macam sebulan sekali ke, okey, ada cadangan dari rakan-rakan saya supaya kita buat grup Telegram. Ada sekejap Okey, ni dia. Saya sharekan link dia. Okey, itu dia. Okey. Grup Telegram saya tak bubuh. Ada satu grup Telegram, EduTrainers. Tapi saya cuma share bila ada iklan, bila ada kelas lah. Bila saya nak buat sharing, saya share. Tak banyak berinteraksi di situ. Saya banyak berinteraksi kat Facebook sendirilah, dengan dekat grup dalam Facebook. Okey. So boleh ambil pautan Linktree tu, akan dapat macam yang saya tunjuk sekarang. Semua saya punya akaun media sosial ada dekat situ. Okey. Ada apa-apa soalan yang nak ditanya tak lagi? Okey. Cikgu Nur Aini kata teacher saya ada 2 profil MOE dan personal. Bila buka MOE, perlukah saya sync? Ada masalah ke kalau kita sync? Sync tu untuk kita savekan aktiviti-aktiviti yang kita buat, atau password-password yang kita setting browser kita, savekan savekan password semua tu lah. Kalau kita tak sync, dia tak save lah, benda-benda tu semua tak ada.
Okey. Yang link tree ni sama je. Oh, sama. Okay, klik ni. SPL dah isi kawan-kawan. Okey. Tak ada ke butang home tu? Cuba pergi check dekat setting. Check dekat setting yang 3 titik sebelah apa? Sebelah profile tu. Okey. Sekejap saya share. Dia dekat sini. Kalau tak keluar butang home tu kan. Okey, ni nampak Okey, ni nampak. Dia butang dia. Kita kat sini kan? Sini. Dia memang kita boleh apa? Okey, kita buka dekat setting. Setting ni tahu kan? Nak cari kat mana kan? Okey, setting ni. Tahu. Okey, setting ni kita scroll ke bawah sikit. Ada satu butang advance ni, kita klik pada advance ni. Okey, jap. Tak payah advance pun tak apa. Ni dekat sini ni. Appearance ni. Nampak tak? Show home button. Ni. Ni, show home button. Okay, thank you teacher. Kat situ je. Okay, ni pun boleh show. Font size ni, kotlah ada yang tak perasan. Font size kita, kalau kecil sangat, laptop ya apa PC yang jenis screen besar 30-40 inci ke manalah tahu kan. Lepas tu tulisan kecil sangat, kita boleh ubah kat sini. Boleh ubah kepada saiz kecil dan besar. Boleh customize Okey. Okey. Ada. Okey. Link tree ni pun saya bagi lagi sekali. Okey. Okey.